sampai ke satu derajat, sampai ke satu makam yang mana itu hanya mereka tahu. Kita sebagai orang awam, beratlah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Oleh kerana itu kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku minta ridha dan syurgamu. Tetapi bagi mereka yang sudah dekat kepada Allah, kalam mereka seperti ini. Wal maqalatul isrunah, maqalah yang ke-20 tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, am ba'dil hukama'i, kalam ini datang daripada sebagian ulama ahlul hikmah. Hina su'ila, ketika mereka ditanyakan, kaifa anta, bagaimana keadaan dirimu? Maka sebagian ulama ahlul hikmah mengatakan, faqala ana ma'al maula, aku ni bersama Allah. Bersama bagaimana? Alal muwafaqati li awamirihi. Seorang ahlul hikmah berkata, aku bersama Allah. Bersama yang bagaimana? Bersama dalam mengikuti, menjalankan perintah Allah. Maksudnya begitu. Jangan disalahfahami bersama bagaimana? Bersama berjiran kau? Tak. Maksudnya dia bersama Allah dalam keadaan dirinya benar-benar melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Wa ma'an nafsi 'alal mukhalafati li muradatiha, dan bersama nafsuku aku tidak memperturutkannya. Wa ma'al khalqi 'alan nasihati, aku bersama makhluk dalam keadaan diriku menasihati mereka apa yang terbaik untuk mereka dan mengajak mereka untuk meninggalkan kerosakan. Itu maksud dia. Wa ma'ad dunya, aku bersama dunia, kata ulama ahli hikmah. Tetapi aku bersama manusia, bersama dunia, bersama kata perhiasan dunia ini, ala darurah, hanya sekadarnya. Maknanya kata subhanahu wa ta'ala, ini yang dikatakan zuhud, mengambil jalan hidup di dunia ala kadar. Kalau dah rasa cukup, dah tak perlu, mereka tidak mengambilnya. Itu maksud wa ma'ad dunya ala darurah, terhadap dunia aku mengambil jalan yang pokok sahaja, yang perlu sahaja. Ai al-hajatil lazimah, yakni hajat-hajat yang memang lazim kepada seseorang yang hidup dunia tanpa menolaknya. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatul hadiyatu wal isruna, makalah yang ke-21 tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kalam Nabi. Makalah yang ke-21 ini, ikhtara ba'dul hukama'i, sebagian ulama ahlul hikmah memilih arba'a kalimatin, memilih 4 kalimat, min arba'ati kutubin, daripada 4 kitab samawiyah, kitab yang berbangsa langit. Kitab yang berbangsa langit ini subhanahu wa ta'ala yang sedia maklumlah, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Ini adalah kitab samawiyah, kitab yang berbangsa langit. Maka sebagian ulama ahli mengatakan minat Taurati, ada disebutkan di dalam kitab Taurat. Allah berfirman dalam kitab Taurat itu, man radiya bima a'tahu Allah ta'ala minar rizki, sesiapa yang reda terhadap apa jua perkara yang Allah telah berikan kepadanya berupa rezeki itu, istaraha, dia adalah orang yang sedang berehat, dengan erti kata apa, sara ta'buhu zahiban. Maknanya kata subhanahu wa ta'ala, kalau seseorang yang reda terhadap pemberian Allah,
setelah dia berusaha paginya kerja, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, petangnya dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah dalam keadaan dia mencari rezeki yang halal, berpeluh-peluh, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Tetapi rezeki yang Allah berikan kepada dirinya cukup makan, contoh begitu, tetapi dia rida. Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, ketika itulah istirahat, dia berehat, dengan ertinya segala penat lelahnya itu akan hilang kerana dia rida kepada pemberian Allah fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa minal Injil, di dalam kitab Injil pula disebutkan, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man hadama syahwati, sesiapa yang dapat merobohkan segala bentuk syahwatnya, nafsu syahwatnya, sesiapa yang dapat menghancurkan nafsu syahwatnya, atau sesiapa yang dapat mengalahkan nafsu syahwatnya, aiman taraka mustaqatin nafsi, makna kata apa? Dia meninggalkan segala bentuk kerinduan, keinginan nafsunya terhadap dunia azza. Mulialah dia, menjadi kuatlah dia fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dalam kitab Zabur pula disebutkan, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man tafarrada bi nafsihi wa bimalihi anin nasi naja. Barang siapa, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, yang menyendiri terhadap dirinya sendiri, wa bimalihi, dan juga terhadap hartanya, anin nas, makna kata apa? Dia tidak sibuk dengan orang lain, naja, dia selamat. Selamat daripada mana? Minal halaki, dari sebarang bentuk kebinasaan pada dirinya, dan mereka akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang keempat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang tersebutkanlah, yang tersebut di dalam Al-Quran, katanya man hafizal lisana, maksud kata yang terdapat di dalam Al-Quran, maksudnya begitu. Intisari sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran, man hafizal lisana, sesiapa yang menjaga lisannya, mimma la faidata fihi, dari sebarang bentuk yang tidak berfaedah, wa mimma la yu'taddu bi, dan sesuatu yang memang tak dianggap perkara yang berfaedah, salima, maka dia selamat dirinya daripada sebarang bentuk dosa dan sebagainya, fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Oleh kerana itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala hifdzul lisani, bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah, hifdzul lisan, adalah menjaga lisan. Banyak kali kita terangkan, tuan-tuan, Nabi juga bersabda, orang yang terjerumus ke neraka Allah itu kerana lisan mereka suka mengumpat, namimah, mengadu domba dan sebagainya. Itu sebab lisan kita. Hadis ini riwayat daripada Imam Al-Baihaqi. Satu riwayat juga, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi bersabda, al-afiyatu, kesejahteraan, keselamatan, asyarat ajazain, terbahagi kepada 10 bahagian, tis'atun fis sumti, dalam 10 bahagian itu yang ke-9 ada pada diam, wal ashiru, yang ke-10 itu fil uzlati anin nasi, adalah beruzlah, menyendiri daripada manusia. Yang uzlah ni pun kita kena perhatikan juga, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Secara umumnya uzlah itu memang menyendiri daripada manusia. Mana kata apa? Dia hanya mahu berdua-duaan
bersama Allah. Tetapi kata ulama, uzlah itu secara maknanya kata apa? Meskipun kita berada bersama manusia, hati kita tetap terhubung dengan Allah. Maknanya kata apa? Keberadaan manusia bukan menjadi penghalang dirinya untuk terus berhubung kepada Allah. Itu adalah makna yang lebih besar lagi daripada makna yang khas tadi. Ada manusia bersama kita, tak mengganggu hatinya terus terhubung kepada Allah, tak menghilangkan dirinya walau satu saat pun untuk terlepas daripada ingat Allah. Itu uzlah khalwah. Makna kata itulah yang lebih besar. Cuma bagi mereka-mereka yang masih dalam tahap permulaan, biar tidak ada gangguan, maka mereka perlulah untuk menyendiri dahulu. Bila dah sampai satu titik makam yang tertentu, maka keberadaan manusia di saat bersamanya tak melelaikan dirinya terhubung kepada Allah, apatah lagi di saat manusia tidak bersama dirinya. Itu makna khalwah dan uzlah. Penjelasan ini tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah boleh rujuk di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyariyah karangan Imam Imam Abdul Karim bin Hauzan Al-Qushairi. Ada diterangkan perkara itu. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu cerita tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana cerita ini saya dapat daripada seorang ulama Indonesia lah. Beliau masih hidup. Beliau bernama Gus Baha. Tapi keterangan beliau ni dicampurlah bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia. Bahawasanya tu Subhanahu wa taala di Indonesia tu terdapat seorang waliullah, masyhur namanya, terpampang gambarnya. Beliau bernama Kiai Hamid. Sangat masyhur kewaliannya. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemasyhuran Kiai Hamid ini ramailah orang yang datang menimba ilmu padanya. Dan tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau sedar ada salah seorang di kalangan, orang kata ni cerita daripada beliau lah, seorang kiai, seorang tuan guru yang hasut kepada beliau, yang hasad pada beliau lah. Hasadnya seorang kiai ini tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah kepada beliau dikarenakan ramai sangat orang yang datang berjumpa beliau, datang ke rumah beliau. Bila dah datang ke sana tuan Subhanahu wa taala, ini dah biasa adat orang Jawa tuan-tuan. Bila datang kata bertemu Kiai Hamid ini, tuan guru ini, mereka meminta doa kebaikan. Bila mereka pulang, pasti mereka yang datang bertemu ini, mereka akan menghulur duit. Ini sebagai tabarruk, mengambil barakah. Ramai sangat Subhanahu wa taala. Jadi seorang kiai juga ni, dia rasa hasut. Kenapa orang semua kata datang, kata jumpa Kiai Hamid, aku ni kiai juga, aku ni hutang guru juga, kenapa orang tak datang kepada aku? Kiai Hamid tahu tuan-tuan, dia ada kasyaf. Akhirnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau pun memanggil orang atau kiai, tuan guru yang hasad kepada beliau. Tak ada orang beritahu, tetapi Allah hadirkan dalam dirinya, si fulan itu hasud kepada kamu. Allah beritahu, Allah berikan ilham. Akhirnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datanglah kiai ini menghadap Kiai Hamid, dan dibawalah kiai ini menaiki kereta Mercedes tuan-tuan. Ni orang lama tuan-tuan.
Orang lama ni dah ada kereta Mercedes. Lalu Tuhan Subhanahu wa taala, Kiai Hamid dalam kereta itu dia menuangkan air. Dituangkan air itu dan diberikanlah kepada Kiai tadi yang duduk di sebelahnya. Kata Kiai Hamid, pegang air ini, jangan sampai tumpah. Waktu bawa kereta, tuan-tuan. Jadi Tuhan Subhanahu wa taala dah dibawalah naik kereta Subhanahu wa taala, Kiai ini pun memegang air tersebut supaya tidak tumpah. Dah sampai ke tempat tujuan, Kiai Hamid mengatakan, wahai si fulan, wahai tuan guru, aku mengajak kamu naik kereta, aku suruh memegang satu gelas yang berisi air supaya jangan tumpah. Itulah gambaran aku terhadap Allah. Maknanya kata Subhanahu wa taala, nak menjaga hatinya, hubungan hatinya kepada Allah, Kiai Hamid memastikan tak pernah walau satu saat pun hilang ingatannya kepada Allah. Maksudnya begitu. Duit yang datang kepada beliau, segala dunia yang datang kepada beliau, tidak pernah beliau beranjak. Mana kata apa? Dengan harta yang datang kepada dirinya, tidak beliau lupa daratan, apatah lagi lupa ingatan kepada Allah. Mana kata apa? Dunia beliau tidak menganggap apa-apanya. Itulah wali Allah yang bernama Kiai Hamid. Tempatnya di Pasuruan lah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah. Saya pernah datang ke di sana. Dan biasa kalau ulama-ulama besar di Indonesia itu memang kebiasaannya dikubur masjid, di belakang itu pasti ada makam mereka. Biasanya begitu. Kalau tuan-tuan pergi ke Surabaya, di situ ada namanya Masjid Ampel. Di belakang itu, di depan Masjid Ampel itu, mana kata ni mihrab dia, di depannya sana itu ada makam Sunan Ampel. Biasa begitu Subhanahu wa taala. Itulah wali-wali Allah, menjaga hubungan dirinya tak terlepas walau satu saat daripada mengingat Allah. Tak pernah terlepas walaupun satu kealpaan, kelalaian kepada Allah. Sangat menjaga hubungan dirinya kepada Allah. Kalaulah begitu, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, hubungan manusia kepada Tuhannya, memang Allah angkat derajatnya sebagai wali Allah. Wali-wali Allah ni, tuan Subhanahu wa taala, jangan kita suka-suka berkata yang tak baik. Bahaya, tuan-tuan. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Orang yang memusuhi wali-waliku, aku yang isytiharah perang kepada mereka. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu saniyatu wal ishruna, maqalah yang ke-22. An Umar radhiyallahu anhu. Kalam ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datang daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, wallahi, demi Allah, mabtulitu bibaliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'amin. Tidaklah Allah mengujiku kecuali dalam ujian itu, dalam musibah itu yang menimpa ke atas diriku terdapat 4 nikmat. Kita beri lawan azan sebentar, lepas tu kita sambung sekejap aja lagi.
Allah. Allah merahmat. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi innaka la turbi rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidaklah, demi Allah, tidaklah musibah ya Allah berikan kepada aku kecuali di dalamnya terdapat 4 nikmat. Awaluha, yang pertama tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, iza lam takun fi dini, bahawasanya yang kata beliau, yang pertamanya musibah itu tidak mengena kepada agamaku. Kenapa begitu tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah? Fa innal imtihana fid dini azamu min imtihani fil badani wal mali. Kerana ujian dalam agama itu lebih berat sebenarnya berbanding ujian yang Allah uji di dalam badan dan harta kita. Ini kata Syekh Nawawi. Wasani, yang kedua tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, izlam takun ay al-baliyatu azamu minha, bahwasanya musibah itu tidaklah lebih berat sebenarnya apa yang telah menimpa ke atas diriku. Wasalisu, yang ketiga tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, izlam takun muharramar ridha ay mamnu'ur ridha biha. Yang ketiga, tidaklah ujian itu, musibah itu yang menimpa kepada aku muharram ridha, menghalang diriku daripada mendapat ridha Allah. Dan yang keempat tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Warabi'uh, yang keempatnya, anni arju as-sawaba 'alaiha. Aku berharap atas apa jua musibah ujian yang Allah timpakan kepada aku berharap di situ terdapat ganjaran yang Allah akan berikan kepada aku. Ini kalam daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu sajalah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkongsian kita pada malam ini. Apa yang benar yang kita kupas tadi datang daripada Allah, yang salah yang silap itu memang murni datang daripada saya sendiri. Sebelum kita akhiri tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita baca doa dulu agar majlis kita adalah majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa fahki 'alana wa qarabati lana fi didina, subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bila patah balik kereta, sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja. Yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja. Yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. apa khabar semua para penonton? Dan selamat malam seram.